Terima kasih rakan tugas kita di Bandar Serbagawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya Allah, alhamdulillah bersua kita kembali pada siaran hari ini. Dan semestinya terima kasih kerana terus setia menonton rancangan sampai pagi pada hari ini, dan kesertaan habis kita amatlah kami hargai. Dan mudah-mudahan habis kita pada hari ini sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa Auda, kami akan memberikan maklumat dan juga akan mengongsikan satu bahan visual untuk tontonan Auda pada hari ini. Dan untuk makluman bersama juga keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangar pada pagi ini, alhamdulillah dalam keadaan yang mengizinkan, dan semoga ianya akan berkekalan cerah sehingga ke petang nanti insya-Allah. Dan apa sahaja pekerjaan-pekerjaan bus kita, urusan-urusan bus kita, dan mungkin aktiviti-aktiviti santai yang ingin dilakukan pada hujung minggu ini, kami mendoakan agar semuanya dipermudahkan dan juga dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Ramadan ini ada semestinya kita ni selalu memikir apakah juadah ataupun masakan yang ingin dimasak setiap kali untuk berbuka puasa. Dan mungkin jikalau pada hari ini Auda ingin berehat seketika daripada memasak, Auda bolehlah mengunjungi di Kegerai Ramadan daerah Temurong yang terletak di kawasan pejalan kaki Pekan Bangar daerah Temurong, yang mana Gerai Ramadan tersebut dibuka sepanjang bulan Ramadan ini bermula pada jam 1.30 petang sehingga 6 petang. Dan apa yang diharapkan apabila Auda berkunjung ke gerai tersebut, diharapkan supaya sentiasa mematuhi segala SOP yang telah pun dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan. Dan baiklah Auda, apa kata kita teruskan lagi dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Ramizah. Kita ikuti bersama. Saya tidak pandai melampun, sebarang lampun kami lampunkan. Kami tidak pandai berpantun, sebarang pantun kami pantunkan. Ramai-ramai daun rumbia, daun bercampur dengan mempalam. Ramai-ramai turun ke paya, samalah sama kita mengatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bersama dengan saya Siti Ramizah menerusi pakej program Rampai Pagi dari daerah Temurong. Alhamdulillah, seperti yang anda dapat lihat, sekarang saya berada di sawah padi yang cukup luas sekali. Tetapi pada kali ini bukan perkongsian yang seperti sebelumnya, iaitu mengatam padi. Perkongsian untuk kali ini ialah meladun padi. Adakah Auda tahu apa dia meladun padi itu? Pasti ada yang tidak tahu. Jadi dengan perkongsian kali ini, saya akan membawakan bersama dengan Auda, dengan Pak Cik, untuk memberitahu apa sebenarnya meladun padi itu. Untuk itu jangan ke mana-mana. Jom! Saya sebetulnya teruja kerana dapat mengetahui aktiviti yang sangat jarang sekali dipraktikkan di zaman moden ini. Walau bagaimanapun, Pakcik Tudin yang berasal dari kampung Senukoh masih lagi mempraktikkan aktiviti ini bersama dengan isteri beliau. Melalui perkongsian beliau, aktiviti meladun padi ini hanya dipraktikkan oleh penduduk dari Puak Kedayan. Panas lah. Panas banar. Jadinya Tuan, tadi tu kita ni meladun baha. Apa kan tu meladun tu Tuan? Sebenarnya meladunan ni ialah mengatam padi yang kita ni awalnya sudah kita ni katam ataupun kita ni tuai. Kemudian lepas itu ia akan beranak semula dan berbuah. Itulah
kita ni katam kembali atau yang dipanggil ladun. Jadi ladunan ni besar gunanya, banyak gunanya. Pertama, kalau kita ni mengadakan majelis-majelis seperti makan tahun, kita ni bubuhkan juga ada sejenis aktiviti mengamping. Jadi dari ladunan ni lah dibuat amping atau Jadinya macam lepas kita ni meladun tu, ya padinya tu bercampur-campur tu. Jadi kalau sudah bercampur tu, apa bisainya tu? Kalau kita ni kan memasak ke dia, menjarang nasinya, apa bisa kita ni makan sama tu baras yang bekas diladun? Kalau biasanya lah kami kaum kedayanan ni, kalau sudah belurih kita ni mengatam ladunan tu, kita ni mesin, kita ni bersihkan menjadi beras, kemudian kita ni masak. So ladunan ni ya padinya bercampur-campur, dicampur dengan padi-padi yang lain. Bila sudah dia bercampur, apabila kita ni masak, ia akan melebihi daripada asal. Kesedapannya tu lebih lagi daripada awalnya. Kemudian kadang-kadang kita ni walaupun indah ada kita ni banyak kedayan tu belauk macam mana, cukup dengan ikan masin pun alhamdulillah sudah. Apa harapan tuan kepada para belia lah, terutamanya di luar sana tu? Kiranya ada generasi-generasi muda yang ingin mengetahui sedikit sebanyak tentang ladunan ini, dapatlah mempelajari daripada pihak orang-orang yang berkemahiran dalam berpadian ini, apakah dia yang dikatakan ladun, apakah dia dikatakan padi yang sebenarnya, dan banyak generasi muda yang perlu timbak dan alami macam mana kami orang-orang yang terdahulu ini mengerjakan sawah padi hingga ke hari ini. Proses meladun padi sememangnya seakan sama dengan proses mengatam padi. Namun, perbezaannya ketara dari padi yang berbuah semula selepas proses mengatam padi. Mengikut dari cerita Pakcik Tudin, padi dari proses meladun padi ini dicampur dengan pelbagai jenis padi yang berbuah semula. Padi yang berbuah masih lagi berwarna hijau. Antara padi yang terdapat di sawah padi beliau ialah padi sembada, padi pusu dan lain-lain. Perbezaan yang ketara dalam perkongsian meladun padi ini, mereka menggunakan pisau yang kecil berbeza dengan cara mengatam padi dari puak yang lain. Apabila sudah berada di sawah padi, sememangnya saya tidak mahu melepaskan peluang untuk mencuba aktiviti meladun padi dengan menggunakan pisau kecil tersebut. Apabila melihat kawasan sawah padi beliau yang sangat luas terbentang ini, saya turut merasakan bagaimana jerih payah seorang petani atau peladang padi yang telah banyak mengorbankan tenaga dan masa mereka demi minat dan kerjaya bagi menghasilkan padi yang baik. Jika diingatkan kata-kata orang tua-tua lagi dahulu, tatkala beras yang sudah masak dijarang, seringkali mereka berkata, "Nangisi periuk nasihat tu, karang menangis ya." Bahkan, generasi mereka pada ketika itu akan memakan kerak nasi yang sudah hangus. Itulah peringatan dan pengajaran yang perlu disemai oleh generasi sekarang, iaitu sikap jangan membazir. Alhamdulillah, dalam takidingan ni, ni tah ni usul padi yang kami ladun tadi. Jadinya Auda pun sudah mengetahui apa sebenarnya meladun padi ni. Jadi yang orang kata ni, kalau orang Brunei, orang Kedayan juga lah, jangan kuat membazir yang orang kata ni. Jadi alhamdulillah sampai di sini saya perkongsian saya. Jadi akan ada lagi perkongsian yang menarik. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi.
Ya, Auda, itu dia tadi kita telah pun menyaksikan bahan yang menarik sekali daripada rakan tugas kita mengenai dengan meladun padi, dan mudah-mudahan habis kita dapat mengetahui sedikit sebanyak manfaat dan juga info-info mengenai dengan meladun padi tersebut. Dan semoga para belia di luar sana akan dapat mengambil inspirasi ataupun ingin menanamkan jiwanya di dalam diri sendiri mengenai dengan minati menuai ataupun menanam padi agar ianya berterusan ke generasi seterusnya. Dan apabila menyebut tentang padi ini, Auda, saya teringat akan satu pepatah kata yang mana berbunyi, apabila kita ni menuntut ilmu, jadilah seperti padi, semakin tinggi semakin tunduk. Dan baiklah, Auda, sekian saja dulu info dan juga bahan region yang dapat kami kongsikan dari daerah Temurun untuk tontonan Auda pada hari ini, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan nanti. Untuk itu kita serahkan kembali bersama rakan tugas kita di Bandar Seri Begawan bersama dengan Dini dan Sarina. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu dan selamat menunaikan ibadah puasa.